Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Teacher Jah harap kamu semua sihat. Okey, mari kita belajar. Masih lagi dalam operasi asas. So, kita nak belajar macam mana nak bina sifir bahagi. Okey, bina sifir bahagi. Baiklah, di akhir PDPR, murid akan dapat yang pertama, memahami konsep bahagi, iaitu terbalik daripada konsep darab. Yang kedua, melengkapkan sekurang-kurangnya 16 daripada 18 ayat matematik bahagi dengan betul. Hari tu Teacher Jah dah tunjuk macam mana konsep bahagi. So, konsep bahagi Teacher Jah nak ulang sekali lagi. Depan ni jumlah. Okey, bahagi dengan ahli. Kemudian yang belakang ni adalah kumpulan. Okey, apa yang Teacher Jah cakap tadi terbalik daripada darab kerana konsep darab. Okey, konsep darab, kumpulan berada di depan. Di depan ni adalah kumpulan. Okey. Darab dengan ahli sama juga dengan bahagi. Okey, sama dengan kat belakang ni jumlah. Okey, so dia terbalik. Kalau kita perhatikan, okey, kumpulan dia duduk dekat depan. Jumlah dia pergi ke belakang. So dia terbalik. Okey, so kita nak tengok macam mana konsep bahagi ni. Okey, konsep bahagi jumlah, bahagi ni maksudnya kita nak agih kepada orang. Kita nak agihkan benda. Kita nak agihkan objek. Okey, so bila kita nak agih objek, kita mesti mempunyai jumlah yang banyak. Pada awalnya, kita mesti mempunyai jumlah yang banyak. Barulah kita boleh agih pada orang. Kalau kita ada sikit, kita tak boleh nak agih pada orang. Tapi konsep darab, jumlah dia kat belakang. Okey, kat belakang. Sebab kita nak kira semua. Konsep darab ni kita nak kira semua. Macam tambah. Tapi dia tambah berulang-ulang. Contohnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kita nak kira semua. Okey? Kita nak tambah ni nombor yang sama. So, kita kira ada berapa 5? 1, 2, 3, 4. 4 darab 5. 5 ni ahli. Ahli ni adalah nombor yang berulang. Sama dengan 5, 10, 15, 20. Okay, tapi konsep bahagi, kita kena ada jumlah yang banyak dulu. Kita kena ada jumlah yang banyak dulu. Ada 20. 20 kek, 20 gula-gula. Okey? Dan kita nak bahagi. Bahagi ni maksudnya kita nak beri kepada berapa orang. Ataupun kita nak beri berapa gula-gula. Kita nak bagi seorang 5 gula-gula. Okey? So, kita ambil 20. 20, kita tolak 5. Kita bagi dekat satu budak. Okey? Kita guna tolak. Okey? Pinjam 10, 10 tolak 5, 5. Sini 10, tinggal 15. Ada lagi gula-gula. Kita tolak lagi 5 gula-gula. Yang ni kita bagi satu lagi budak. Okey? So, sifar 1. Tolak lagi 5 biji. Bagi lagi satu budak. So, dia tinggal 5. 10 tolak 5, 5. Ada lagi 5. Bagi terus dekat budak 1. Dapat satu lagi budak. Okey, sampai dia tinggal sifar. So, bahagi ni kita tolak berulang-ulang. Okey, kita tolak berulang. Kita tolak banyak kali. Okey, tambah pula. Kita tambah banyak kali, tambah berulang, dia akan jadi darab. Tolak berulang, dia akan jadi bahagi. Okey, tapi kita kena tolak jumlah yang sama. Kita tak boleh tolak sini 5, tolak sini 7, tolak sini 3, tak boleh. Kita kena adil.
Seorang budak dapat 5, semua budak dapat 5. So kita tengok, kita ambil 5 biji gula-gula, kita bagi satu budak. Ambil 5 biji lagi, bagi dekat satu budak. Ambil lagi 5 biji, bagi satu budak. Ambil lagi 5 biji, satu budak. Habis. So berapa budak kita dapat? 1, 2, 3, 4. Okay. So ahli ni berapa biji gula-gula? 5. Berapa budak kita dapat? 4. So dia terbalik daripada darab. 4 darab 5 sama dengan 20. Okay, 4 darab 5 sama dengan 20. Terbalik dari dia 20 bahagi 5 sama dengan 4. Okay, 20 bahagi 5 sama dengan 4 sama juga dengan 4 darab 5 sama dengan 20. So, itu adalah konsep bahagi terbalik daripada darab. Okay, baiklah. Sekarang kita tengok arahan tulis ayat matematik bahagi. Okay, dia bagi ayat matematik yang tak lengkap. Kat jumlah ni tak ada. Dekat kumpulan pun tak ada. Tapi kita tahu setiap kumpulan ahli dia mesti 4. Okay. So, dekat depan ni jumlah. Okay, dekat depan ni jumlah. Okay, so kita kena kira dulu. Berapa jumlah telur? So, kita kira dulu berapa jumlah telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. So, ada 24 biji telur. Okay. So, depan ni kena jumlah. Okay. So, ada semua sekali kita dah kira. Teacher dah kira 24. Bagi dengan 4. 4 ni ahli. Ahli maksudnya satu kumpulan ada 4 telur. So, kita ambil 1, 2, 3, 4. Okay. So, kita kumpulankan dia. Yang ni satu kumpulan. Satu kumpulan ada 4 telur. Okay. 1, 2, 3, 4. Ada 4 telur. 1, 2, 3, 4. 4 telur. 1, 2, 3, 4. 4 telur. Yang ni pun 4 telur. Yang ni pun 4 biji telur. Okay. Sebab dia kata ahli dia 4. So, satu kumpulan mesti ada 4 telur. Satu bekas 4 telur. Satu bekas 4 telur. 4 telur. 4 telur. 4 telur. Okay, so sekarang ni semua telur dah habis dah. Kita dah bulatkan. Dah masuk dalam kumpulan. So, kita kira berapa kumpulan dia. So, ni adalah kumpulan. So, kita kira 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan, 5 kumpulan, 6 kumpulan. So, ada 6 kumpulan. So, jawapan dia 24 bahagi 4 sama dengan 6. Ataupun, kita boleh terbalikkan, dia akan jadi 6 darab 4 sama dengan 24. Okey. So, 6 darab 4 sama dengan 24. 24 bahagi 4 sama dengan 6. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey. Tulis ayat matematik bahagi. So, sekarang ni, teacher dah cakap tadi, depan, kalau bahagi, belah depan ni mesti nombor yang banyak. Ataupun dekat depan ni mesti jumlah. Okay, so kita kira dulu berapa jumlah burung hantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, kita tulis dulu jumlah dia 15. Okay, kemudian bahagi 5. Ahli dia 5. So, ahli 5. Okay, maksudnya dalam satu kumpulan akan ada 5 ekor burung hantu.
Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni satu kumpulan. Kita buat kumpulan dia. Okey, yang ni satu kumpulan. Okey, kita kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, satu kumpulan. Okey, kita kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, satu kumpulan. Okey, sekarang ni dah habis dah burung hantu. Semua dah ada kumpulan. So, ada berapa kumpulan? 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. So, dekat kumpulan ada 3. Okey, maka lengkap ayat matematik bahagi, iaitu 15 bahagi 5 sama dengan 3. Okey, macam mana kita nak terbalik jadi darab? Okey, 3 darab 5 sama dengan 15. Dia terbalik macam tu. Okey? Teacher harap kamu faham. Okey, seterusnya masih lagi dia nak kita lengkapkan ayat matematik. Okey, jumlah kita kena kira bilangan gajah. Ahli dalam satu kumpulan ada 4 ekor gajah dan dia nak cari berapa kumpulan gajah yang kita dapat. Okey, so dekat sini jumlah ahli kumpulan. Okey, kita kira gajah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So, jumlah dia ialah 36. Okey. So, kita nak bahagi dengan 4. Okey. Sama dengan kita kena tengok berapa kumpulan. Okey, kita kena tengok berapa kumpulan. So, kita kira 4 ekor gajah, satu kumpulan. 1, 2, 3, 4. Okey, satu kumpulan. Kita buat kumpulan dia. Okay, 1, 2, 3, 4. Satu lagi kumpulan. 1, 2, 3, 4. Satu 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 kumpulan. 1, 2, 3, 4, satu kumpulan. 1, 2, 3, 4, satu kumpulan. Dah habis dah. Okey, so berapa kumpulan kita dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so dapat 9. Okey, dah lengkap ayat matematik bahagi. 36 bahagi 4 sama dengan 9. Okey, kalau kita nak terbalikkan darab, 9 darab 4 sama dengan 36. Okey? Alright. Okey, ni cara yang kedua. Cara yang pertama tadi, dekat ahli ni dia dah tulis siap-siap. Dia nak 5 ke, 4 ke. Sekarang jumlah dia tak bagi. Okey, kita kena kira. Ahli pun dia tak bagi. Okey, kita kena cari. Tapi dia bagi kumpulan. Okey. So, tulis dulu kat sini jumlah ahli kumpulan. Okey, sekarang ni dia tak bagi tahu jumlah tapi dia bagi kita gambar. So, kita kena kira masuk dekat jumlah. Ahli dia tak bagi, so kita kena cari kejap lagi. Kumpulan dia dah bagi siap-siap ada 4 kumpulan. So, ada 4 kumpulan, kita buat 4 bulatan siap-siap. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 bulatan. Ada 4 bulatan maksudnya ada 4 kumpulan. Okey, so kita kira dulu berapa biji telur kita ada. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 24 kita letak kat sini dulu. Tulis jumlah dia semua sekali ada 24. Okey, kemudian kita nak tahu ahli. Bila tak tahu ahli, kita dah tahu kumpulan. Kita kena ambil setiap satu ni masuk dalam satu kumpulan. Okay, ni pertama. Bagi pula dekat sini. Ambil sebiji, masuk dalam bakul ni. Ambil sebiji, masuk dekat sini. Okey, semua dah dapat satu. Telur masih ada lagi. So, kita ulang lagi. Okey, masuk. Dia lagi sama rata. Okey, masuk lagi. Kemudian masuk lagi. Kemudian masuk lagi. Semua kumpulan ada 2 biji telur. Okey. Dan telur pun masih ada lagi. Kena bagi lagi. Ambil lagi. Bagi kat sini. Ambil lagi telur. Bagi dekat sini. Biar sama banyak. Tak boleh tak sama banyak. Tak adil. Okey, kita bagi dekat orang, kita mesti buat sama banyak supaya adil. Okey, ada lagi telur, kita ambil lagi, bagi lagi dekat kumpulan ni. Bagi seorang sebiji. Tak pandai lukis telur, buat bulat-bulat saja. Okey, yang penting kita faham. Okay, ambil lagi sampai habis kita buat. Sampai dah tak ada telur dah. Alright. Okay, ada lagi telur. Ambil lagi. Bagi. Sampai habis. Sampai dah tak ada telur dah. Okay. Dah habis dah telur. Okay, bila dah habis telur, kita tengok. Dalam setiap kumpulan ada berapa biji telur yang kita dah bagi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalam ni ada 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Okey, seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Okey, seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Okey, so bila nombor yang sama 6, 6, 6, 6, maksudnya ahli dia ialah 6. Okey, dah lengkap 24 bahagi 6 sama dengan 4. Kalau kita nak tukar dia jadi darab, 4 darab 6 sama dengan 24. Sama macam tadi juga. Okey, so depan ni jumlah ahli kumpulan. Okey, dia dah buat dah. Kumpulan dia ada 5. So, kita kena buat 5. 1, 2, 3, 4. Ada 5 kumpulan. Okey. So, kita kena kira dulu berapa jumlah. Jumlah kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, dekat sini 15. Okey, kemudian ahli. Ahli, untuk dapatkan ahli, kita kena ambil satu burung hantu masuk dalam satu, atur dia satu-satu ke dalam 5 kumpulan. Okey, tak pandai buat burung hantu, buat bulat saja. Okey, tak payah susah-susah nak kena lukis burung hantu. Kita buat bulat saja. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Kita faham apa yang kita buat. Okey. Lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Okey. Kita masuk lagi. Okey, ada lagi burung hantu. Ada lagi.
Ada lagi. Okey, so dah habis dah burung hantu. Dan setiap kumpulan kita dapat perhatikan ada 3. Okey, kalau kita perhatikan, kita kira sini 3. Yang ni pun 3, 3, 3, 3. So, ahli dia ialah 3. So, 15 bahagi 3 sama dengan 5. Ataupun kita nak tukar darab, 5 darab 3 sama dengan 15. Okey? Banyaknya bilangan gajah. Okey, Teacher Cha tulis kat sini jumlah ahli kumpulan. Okey, kumpulan ada 4. So, kita buat bulat besar sikit. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni kita buat besar sikit. Nanti tak muat gajah dalam ni. Okey, so kita kira jumlah gajah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So, tulis dulu jumlah dia 36. Nanti kita lupa. Okay, so kita nak cari ahli. Kita kena masukkan gajah satu persatu dalam kumpulan. Okay. Kita buat bahagi kena berlaku adil. Tak boleh satu kumpulan tu banyak, satu kumpulan tu sikit. Tak boleh. Okay, dia mesti sama banyak. Okay, ada lagi gajah. Kita buat sampai habis. Kan, bila banyak-banyak macam ni, kamu akan rasa penat nak buat. Okay, kamu akan rasa, teacher, penatlah nak kira macam ni. Sebab itulah kita kena hafal sifir. Bila kita hafal sifir, kan bahagi ni terbalik daripada darab. So, kita tak payah buat benda ni. Kita just guna darab sahaja. Cari sifir. Lepas tu, kita tahu dah apa jawapan dia. Okay, banyak lagi ni. Penat ni nak buat satu-satu. Kan? So, kamu kena hafal sifir 2 sampai sifir 9. Mesti hafal. Bila hafal, kamu tak penat dah nak buat macam ni. Teacher Jah pun penat ni. Kan? Kadang-kadang kita pun tersilap letak dalam kumpulan. Lepas tu, jawapan salah juga. Sebab kita pun dah pening banyak sangat gajah ni. Kan? Kalau kita hafal sifir, tak payah susah-susah nak buat conteng-conteng, nak lukis-lukis. Terus kita boleh dapat jawapan dia. Okay, ni yang terakhir. Teacher Jah pun dah pening-pening dah. Mana tadi, yang mana letak, yang mana belum kan. So, kalau kita hafal sifir, kita tak perlu buat benda ni. So, kita kira berapa satu kumpulan, nak tahu ahli dia berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kumpulan ni ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yang ni pun ada 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni pun 9. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni pun 9. Okay.
So, 9, 9, 9, 9. Ahli dia ialah 9. Okay, 36 bahagi 9 sama dengan 4. Kalau kita pandai sifir, kita boleh buat 4 darab berapa sama dengan 36. 4 darab 9 sama dengan 36. Okay? Sebab itulah kita kena hafal sifir. Okay, yang ni dia dah tak bagi dah. Dia tak bagi dah gambar aja. Dia suruh kita buat sendiri. Ada 25 nak bahagi berapa sama dengan 5. So, yang ni bila 25, takkan kita nak lukis 25 objek. 25 bulat. Penat. Okey? Sebab itulah kita kena hafal sifir. Kita terbalikkan. Kita terbalikkan 25. Okey? Ataupun 5 darab berapa sama dengan 25. Kita terbalikkan. Yang ni kita terbalikkan, dia akan jadi 5 darab berapa sama dengan 25. So, kita tengok sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dah jumpa 25. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapan kat sini 5. Kat sini 5. So, jawapan kat sini 5. Okey? Terus dapat jawapan. Okey, kita tengok yang kedua pula. 5 bahagi 5 sama dengan berapa? So, kita tukar kepada darab. Berapa darab 5? Okey, berapa darab 5 sama dengan 5? Kita tukar berapa darab 5 sama dengan 5. Okey. Kita tengok sifir 5 juga. Sebab darab 5. Yang ni 5 darab pun sama. Kita tengok sifir 5 juga. So, yang ni darab 5. Darab 5, 1. So, 1 darab 5 sama dengan 5. 1 darab 5 sama dengan 5. Okey. So, 5 bahagi 5 sama dengan 1. So, dia terbalik. Okey. Berapa bahagi 5 sama dengan 8. So, kita terbalikkan dia. 8 darab 5 sama dengan berapa? Okay, kita terbalikkan. 8 darab 5 sama dengan berapa? Sifir 5 juga. 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, teacher je buat semula yang ni. Takut kamu tak jelas, tak nampak. So, kita buat sifir 5. 5. Sifir 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 darab 5 sama dengan 40. 8 darab 5 sama dengan 40. 8 darab 5 sama dengan 40. So, 40 kat sini. So, jawapan dia 40 bahagi 5 sama dengan 8. So, kalau kita hafal sifir, lagi mudah untuk kita selesaikan operasi darab. Okey, Teacher Jan nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 75 dan juga 76. 75 dan 76. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye.